Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jadi kita nak bincang sambung lagi kitab kita Sahih Fiqh Sunnah karangan Abu Malik Kamal bin As-Sayyid As-Salim. Jadi bab faraid ni kita nak bincang sambungnya lagi, iaitu ahli waris dari kalangan perempuan dan keadaannya. Ahli waris dari kalangan perempuan dan keadaannya. Pertama, keadaan anak perempuan. Allah Ta'ala firman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hazzil unsayayn fa in kunna nisaa'an fawqa ithnatayn falahunna thulutha ma tarak wa in kanat wahidatan falaha nisfu. Maksudnya Allah mensyariatkan, mewajibkan kepadamu tentang pembahagian warisan untuk anak-anakmu, iaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua orang, maka bahagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperolehi setengah harta yang ditinggalkan. Surah An-Nisa surah keempat ayat 11. Jadi sininya tentang keadaan anak perempuan. Ayat ni betul-betul tentang keadaan anak perempuan. Jadi kaedah dia, dia cerita kaedah dia. Bahagian dari warisan anak perempuan ni, keadaan dia kalau dia seorang 1/2 dah. Keadaan ni jika anak perempuan itu sendirian, tak ada adik-beradik perempuan lain, tak ada anak jantan, adik-beradik lelaki lain, dia anak perempuan seorang. Jika anak perempuan itu sendirian sementara mayat tidak memiliki anak lelaki dan tidak terdapat seorang saudara perempuan yang lain atau lebih daripada saudara dia, maka dia boleh 1/2 daripada harta atau warisan. 1/2. Okey, mendapat warisan dengan asabah kerana keberadaan orang lain. Asabah bil ghair. Ni kalau kurang daripada 1/2 lah, jika ada orang lain lah. Jika mayat memiliki seorang anak lelaki dah, bukan anak perempuan je, ada seorang anak lelaki dan atau lebih, maka anak perempuan mewarisi dengan asabah. Jadi bahagian anak lelaki sama dengan dua bahagian anak perempuan, iaitu nopen lelaki tu dia boleh satu bahagian daripada dua bahagian lah. Kira lah bagi pecah-pecah tu matematik lah. Okey, untuk anak perempuan juga ada lagi pembahagian panggil 2/3 untuk dua anak perempuan atau lebih anak perempuan lah. Tak ada anak lelaki ni. Yang ada anak perempuan 2/3 kalau tak ada anak lelaki dah. Okey, jika bersama anak perempuan itu terdapat seorang saudara perempuan dari mayat atau lebih, sementara mayat si mati itu tidak memiliki anak lelaki dah, maka mereka memperolehi 2/3 daripada harta warisan sebagai bahagian yang telah ditentukan. Dengan maksud jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari 2 orang, 2 atau ke atas lah nak, maka bahagian mereka 2/3 dari harta yang tinggalkan. Jadi bagi hutang yang pelasa, 2/3 tu khusus untuk anak dulu, anak perempuan dulu dah. Yang anak perempuan tu lebih daripada 2 dah ke atas lah. Okey, tu keadaan anak perempuan. Yang kedua, keadaan anak perempuan dari anak lelaki, yang ni cucu perempuan. Jadi anak perempuan pun tak ada. Yang ada cucu perempuan daripada anak lelaki je ada dah. Jadi ayah dia apa, anak lelaki pun mati, tinggal cucu perempuan je ada dah. Maksudnya adalah anak perempuan yang dinisbahkan pada mayat sepada semati dengan perantaraan anak lelaki, ada tengah-tengah anak lelaki dia dan seterusnya ke bawah, lewat jalur anak lelaki-lelaki lah. Jadi bahagian dari warisan ni kalau tak ada pok dia pada budak tu, anak si mati tak ada cucu saja dah, maka dia boleh macam anak perempuan juga, iaitu 1/2. Ini jika cucu perempuan tersebut sendirian saja, sementara si mati tidak memiliki anak lelaki dia pemati, habis tak ada orang kiri kanan dia tak ada, dia ngelah. Jadi 1/2 tu diberi pada cucu seorang cucu perempuan dia. Okey, kalau 2 perempuan ataupun lebih, anak perempuan tu lebih, cucu perempuan tu lebih, 2 atau lebih, maka dia beri 2/3. Jika cucu perempuan itu berdua atau lebih, 2 ke atas lah, dengan ketiadaan anak lelaki dari si mati, maka dia boleh 2/3 harta saka dah. Okey, ada lagi 1/6 untuk sendirian atau lebih. Jika dia bersendirian atau lebih dengan keberadaan seorang anak perempuan dari mayat,
Cucu perempuan ni ada seorang anak perempuan dari si mati. Jadi anak perempuan dia boleh 1/2 lah. Cucu perempuan ni seorang dah. Maka dia boleh seorang tu ataupun lebih pun dia boleh 1/4 ni. Jadi kecuali jika bersama mereka terdapat anak lelaki yang setingkat dengan mereka, maka mereka mewarisi dengan asabah saja, lebih-lebih saja dah. Ataupun 2 gil dengan 1 gil lah. Adapun sisa harta setelah diberikan di bahagian tertentunya untuk anak perempuan, dibahagikan untuk anak lelaki, iaitu sama dengan 2 bahagian anak perempuan yang guna kaedah 2 gil lelaki, 1 gil perempuan lah. Maksudnya 1/2 ataupun 2/1 lah. Lelaki tu 2 bahagian, perempuan 1 bahagian. Gitu maksudnya dah. Jadi 1/4 hak lebih tu daripada anak perempuan dia boleh 1/2, hak lebih lagi. Kalau kira 3/4 lah. 1/4 tu bagilah. Iaitu 1/4 tu bagilah dah. Okey. Tidak mewarisi. Jika terdapat anak lelaki dari mayat, sebab ia menghalangi cucu perempuan. Tapi kalau ada lelaki dari semati, tak ada lah. Memang tak boleh sikit abuk lah cucu ni. Tidak mewarisi juga jika mayat memiliki 2 anak perempuan atau lebih dari keturunannya. Jadi 2/3 tu untuk anak perempuan si mati. Jadi cucu tak boleh lah terima dah. Jadi banyak dah, 2/3 dah banyak dah. Atau lebih dari keturunannya, kecuali jika bersama mereka terdapat anak lelaki dari anak lelaki-lelaki dah. Jadi cucu lelaki lah. Yang setingkat dengan mereka atau lebih rendah dari mereka, maka mereka mewarisi sebagai asabah dah. Jadi nopel lelaki dia boleh bagi 2/3. Mungkin ada 1/2 lah. 1/2 lah. Lelaki 2 bahagi, dia 1 bahagi. Gitu lah, lebih kurang dah. Kalau dengan syarat ada anak lelaki tu, dia boleh nopel dah. Cucu lelaki tu boleh nopel. Pada pas ke cucu perempuan boleh nopel dah. Yang ketiga, keadaan ibu. Bahagian dari warisan, iaitu 1/6. Ibu ni boleh maksimum 1/6 daripada anak yang mati. Jika mayat si mati tidak memiliki anak. Jika si mati tak ada anak, baik lelaki maupun perempuan atau 2 orang saudara. Baik lelaki maupun perempuan secara mutlak. Jadi tak ada adik-beradik, tak ada siapa-siapa. 1/6 tu boleh kepada anak pada ibu dia. 1/6 harta saka tu boleh kepada ibu dia. Dengan syarat anak lelaki perempuan apa tak ada, ataupun 2 orang saudara, adik-beradik lelaki dia ataupun adik-beradik perempuan dia tak ada dah. Jadi dia betul-betul boleh 1/6 maksimum lah. Okay, lepas tu 1/3 bahagian dari harta warisan. Jika tidak terdapat seorang pun dari yang disebutkan tadi, dan tidak termasuk salah satu dari dalam kondisi umariyatan. Ini kena surah semua dah lah. Umariyatan ni macam mana, sehingga dia boleh banyak 1/3 ni. Tak ada surah abuk kali atas saku waris ni. Okay, 1/3 sisa. Jika tidak terdapat seorang pun dari yang disebutkan tadi setelah diberikannya bahagian suami atau isteri, pada 2 masalah umariyatan, iaitu pertama, jika seorang perempuan meninggalkan suami dan 2 orang tua, ibu dan bapa. Kedua, jika seorang lelaki meninggalkan isteri dan 2 orang tua, iaitu ibu dan bapa. Jadi dia boleh pergi pada 1/3 daripada sisa. Daripada sisa tu boleh 1/3. Dipanggil umariyatan. Adalah kiraan dia. Dia keempatnya, keadaan isteri. Kalau tak lelaki mati, belah mana dia boleh pergi dia? Bahagian dari warisan, iaitu 1/4 untuk 1 isteri, atau dibahagikan sama rata untuk para isteri. Jadi kalau 1/4 ni untuk seorang isteri, kalau dia 4 orang isteri kat, 1/4 bagi 4 lagi dah, 1/6 belah seorang. Ikutlah, yang pentingnya dia boleh sikit lah dia. Keadaan jika suami wafat tidak memiliki anak, baik lelaki-lelaki maupun anak perempuan. Jadi suami mati tak ada anak dah. Anak lelaki dari anak lelaki yang tidak ada cucu pun tak ada. Atau anak perempuan dari anak lelaki, maksudnya cucu perempuan apa tak ada, dan seterusnya ke bawah tak ada. Maka bolehlah kepada isteri itu 1/4 lah. Kalau ramai, bagilah 1/4 tu bagi. Mana 4 ke 3 ke 2 dah bagi. 1/8 untuk seorang isteri atau dibahagikan sama rata pada para isteri. Ini dengan sebab apa? Jika suami meninggal dan dia punya anak. Kalau dia ada anak, baik anak itu berasal darinya, yakni isteri tersebut, atau maupun dari selainnya daripada anak yang lain, maka dia kena beri juga atas saka pada anak, bukan dengan mak ni pun lah. Jadi para isteri tu dia jadi kurang lah. Jadi 1/8 bahagilah pokok para isteri lah.
Yang kelima, keadaan saudara perempuan kandung dengan si mati dia. Bahagian dari warisan maksimumnya boleh 1/2 dia untuk adik-beradik perempuan sekandung dengan si mati. Jika dia bersendirian, dia je ada adik-beradik, pok ke anak gapo tak ada belaka dah. Tak nikah lagi ke, ataupun mak pok dia mati, meninggal pada adik-beradik perempuan je ada, dia boleh 1/2. Sementara mayat tidak memiliki anak, tidak ada cucu, bapa, datuk dan saudara lelaki-lelaki sekandung lain tak ada. Tak ada saudara lelaki sekandung, makanya hanya ada saudara perempuan sekandung, maka bolehlah saudara perempuan sekandung tu 1/2 maksimum dia. Lepas tu 2/3 untuk 2 orang atau lebih. Kalau adik-beradik perempuan ni, dia bukan seorang tapi 2 orang dan 3 orang ke atas lah. 2 orang dan ke atas. Jadi dia boleh 2/3 daripada tu, bagilah pak dia dah. Mewarisi dengan asabah sebab keberadaan orang lain. Asabah bil ghair. Jika bersama saudara perempuan, adik-beradik perempuan tersebut terdapat adik-beradik lelaki, saudara lelaki-lelaki sekandung, dan tidak ada selainnya dari telah disebutkan tadi, maka mereka mewarisi dengan asabah. Dan bahagian lelaki ialah sama dengan 2 bahagian perempuan. Jadi asabah ni harta lebih saka. Dan dia ni mewarisi pula dengan kaedah 2 bahagian lelaki dan 1 bahagian perempuan ni. Okey, adik-beradik perempuan juga mewarisi dengan asabah bersama orang lain. Asabah ma'al ghair. Tadi asabah bil ghair, ni asabah ma'al ghair. Saudara perempuan, adik-beradik perempuan dari si mati mendapat warisan bersama anak perempuan mayat. Jika anak perempuan ada, si mati tu ada anak perempuan, dia bagi anak perempuan mayat dah. Atau anak perempuan dari anak lelaki-lakinya, dah. Jadi cucu perempuan lah kepada si mati dah. Mungkin anak lelaki termati, tak ada cucu perempuan, kena bagi dah. Jika tidak ada ahli waris yang menyebabkan keduanya menjadi asabah dia, jadi tidak ada lain hak jatah lain, tak ada lah. Begitu pula jika saudara perempuan dari si mati itu bersama lebih dari 1 orang anak perempuan dari mayat itu, atau anak perempuan dari anak laki-lakinya, ini cucu lakinya dah. Jadi dia boleh gianya lebih-lebih dia panggil dah. Bukan setingkat dengan dia lah, ni ma'al ghair. Mewarisi dengan asabah ni. Saudara perempuan si mati mendapatkan warisan secara asabah jika dia bersama saudara lelaki si ibu, saudara perempuan si ibu, adik-beradik si ibu, adik-beradik perempuan si ibu, atau berapa saudara lelaki si ibu dalam keadaan di mana bahagian tertentunya furud menghabiskan semua harta warisan. Akibatnya tidak ada sisa sedikit pun untuk saudara-saudara sekandung. Kerananya mereka masuk kategori ini bersama saudara lelaki si ibu dengan pertimbangan mereka ialah anak-anak dari ibu yang sama. Pada kira pun itulah nah. Kalau ada lebih-lebihnya. Tidak mewarisi jika mayat memiliki anak lelaki. Dan ada anak lelaki tak? Tak bolehlah adik-beradik perempuan ni nak. Anak lelaki dari anak lelaki ada cucu dah. Ada cucu lelaki habis dah. Ada bapa atau datuk. Ada bapa datuk habislah, tak boleh sikit abu pada adik-beradik perempuan. Yang keenam, keadaan saudara perempuan si ibu. Adik-beradik perempuan tapi mak sama dah. Bukan sekandung dah. Mak dan pak sama ni, mak saja sama dah. Bahagian maksimum yang bolehnya ialah 1/6. Kalau tak ada orang lain suka sakak nak halal dia, semua dia boleh maksimum dia boleh 1/6 dah. Jika dia sendirian sementara mayat si mati tidak memiliki anak lelaki, tidak ada anak perempuan, tidak ada anak lelaki dari anak lelaki yang tidak ada cucu lelaki, atau anak lelaki dari anak perempuan, dah. Cucu perempuan apa tak ada, jadi dia ni adik-beradik perempuan seibu ni boleh 1/6 maksimum dia. 1/3 untuk 2 orang atau lebih. Jika saudara perempuan ni seibu ni berjumlah 2 orang atau bersama lebih dari 2 orang yang lain, baik lelaki maupun yang perempuan, maka mereka bersama-sama mendapatkan warisan 1/3 tanpa membedakan bahagian saudara lelaki dari saudara perempuan. Jadi saat ni tak cara bagi macam biasa, segi lelaki, 2 gaya lelaki, segi perempuan tak kira. Kira sama rata, bagi sama rata. Jika ada adik-beradik perempuan seibu ni 2 orang ataupun lebih ni. Kalau ada adik-beradik laki-laki lain, saudara lelaki lain pun dia bagi itulah, dia bagi sama rata dah. Tidak mewarisi jika si mati memiliki anak lelaki, anak perempuan, anak lelaki dari anak lelaki yang cucu lelaki, anak lelaki dari anak perempuan yang cucu lelaki daripada anak perempuan, bapa atau datuk kandung ada pokok ni salah seorang ada, habis licin dah, tak boleh dia mewarisi dah. Yang ketujuh, keadaan saudara perempuan sebapa.
bahagian maksimumnya. Jika dia sendiri, adik-beradik perempuan sebapak, tidak terdapat saudara perempuan sebapak selain daripada dirinya saja, tidak terdapat saudara laki-laki sebapak, adik-beradik sebapak, dan tidak terdapat saudara perempuan sekandung, maka maksimumnya boleh 1/2. Banyaklah 1/2. Dia besar daripada saudara adik-beradik perempuan sebab seibu dia. Adik-beradik perempuan sebapak ni besar lagi, boleh 1/2 maksimumnya jika tidak ada orang lain yang menghalangnya. Okay, 2/3 untuk 2 orang atau lebih. Jika ia bersama satu saudara perempuan sebapak yang lain atau lebih yang sama dengannya, dan tidak terdapat seorang pun dari yang telah disebutkan tadi, maka dia boleh 2/3 dan bagilah berapa orang, 2 ke 3 orang pun bagi 2/3 dah. Dan 2/3 harta baru bagi dah. Sama rata lah. 1/6 dia boleh jika terdapat seorang saudara perempuan kandung. Jadi saudara perempuan kandung tu dia boleh 1/2 kalau maksimum dah. Jadi kalau dia ada lain tak, kurang sikit lah. Jadi dia boleh 1/6 bagi hak saudara perempuan yang tidak sekandung sebapak ni 1/6. Gitulah dah. 1/2. Jadi 1/2 tu boleh pada saudara perempuan sekandung. Sebapak yang boleh 1/6 dah. Mewarisi dengan asabah sebab keberadaan orang lain. Asabah bil ghair. Jika bersamanya ada seorang maupun lebih dari saudara lelaki sebapak, maka bahagian lelaki sama dengan 2 bahagian perempuan. Jika ada seorang maupun lebih dari adik-beradik lelaki sebapak, maka bahagian lelaki sama dengan 2 bahagian perempuan dah. Jadi 2 lelaki 1 perempuan lah. Mewarisi dengan asabah bersama orang lain. Asabah makna ghair. Jika bersamanya ada seorang maupun lebih daripada anak perempuan. Dia ni adik-beradik perempuan dah. Tapi ada seorang ataupun lebih dari anak perempuan, ataupun anak perempuan dari anak lelaki yang cucu perempuan dah. Daripada anak lelaki si mati, cucu perempuan. Maka sisa harta untuk saudara-saudara perempuan sebapak setelah diberikan bahagian tertentu untuk anak perempuan dan anak perempuan dari anak lelaki yang cucu perempuan lah. Jadi dia kena lebih-lebih lah asabah ni. Lebih-lebih bagi dia. Tidak mewarisi sikit abuk jika bersamanya terdapat salah seorang dari antara ahli waris berikut ini. Ada anak lelaki dah. Atau anak lelaki dari anak lelaki, cucu lelaki. Dan seterusnya ke bawah menyebabkan adik-beradik perempuan sebapak ni tak boleh sikit abuk atas sakol. Kalau ada bapak kepada si mati. Kalau ada adik-beradik lelaki kandung bagi si mati ni. Kalau ada saudara perempuan sekandung yang menjadi asabah sebab keberadaan saudara laki-lakinya lah. Nupel pada adik-beradik lelaki dia. Dia bagi pokok dia. Tak ada nak bagi pada adik-beradik perempuan sebapak. 2 orang saudara perempuan kandung atau lebih. Kecuali jika bersamanya terdapat saudara laki-laki sebapak yang menjadikannya sebagai asabah. Jadi 2 orang adik-beradik perempuan atau lebih. Ada adik-beradik kandung. Ni kita bicara ni adik-beradik sebapak. Kalau ada 2 orang saudara perempuan sekandung atau lebih, jadi dia tak boleh lah, tak mewarisi sikit abuk. Kecuali jika bersamanya terdapat saudara laki-laki sebapak yang menjadikannya sebagai asabah nupel. Asabah nupel lah. Maka sisanya dibahagikan di antara mereka, bahagian laki-laki sama dengan 2 bahagian perempuan. Jika ada kata ada gapak ni, ada tupel adik-beradik lelaki dah. Yang ke-8nya keadaan nenek dari jalur ibu. Keadaan nenek dari jalur ibu. Dia tak cerita. Sebenarnya keadaan nenek dari jalur bapak, sepupu kali dah. Jadi maksud dengan nenek di sini tok perempuan tok perempuan ataupun nenek di sini ialah nenek yang sebenarnya, yakni jaddah sahihah. Betul-betul nenek yang nasabnya kepada mayat tidak diselangi oleh datuk. Yang tidak sebenar, jaddun fasid. Yang dimaksudkan dengan datuk yang tidak sebenar, jaddun fasid, ialah yang nasabnya kepada mayat diselangi oleh perempuan seperti bapaknya ibu dia. Jadi untuk nenek yang sebenarnya al-jaddah as-sahihah ada 3 keadaan sebagai berikut. Bahagian dari warisan maksimumnya boleh 1/6 nenek ni, baik bersendirian atau lebih, dan baik dia nenek dari jalur bapak maupun dari jalur ibu, maka yang 1/6 itu dibahagikan di antara mereka. Ini boleh 1/6 bagilah. Tidak mewarisi sama sekali jika terdapat ibu. Kalau ibu dia ada, ibu semati tak ada lagi, nenek tak boleh lah. Sebab ibu menghalangi semua nenek, baik nenek dari pihak
pihaknya maupun dari jalan bapa sekat habis. Dia ada ibu bagi semati, dia beri kepada ibu semati, tak bolehlah nenek alik ni ke alik sana ke, alik bapa ke alik mak ke, tak boleh berlaku dah. Tidak berorasi sama sekali jika terdapat nenek yang lebih dekat hubungan dengan mayat. Misalnya ibu dari ibu nenek menghalangi ibu dari ibunya ibu nenek. Tak lah, tak perempuan dah. Dan juga menghalangi ibu dari bapaknya bapak dah. Tak dari bapak pula, tak boleh lah. Sebab ada datuk hak lebih rapat. Okay, bahagian nenek tidak disebutkan dalam Al-Quran, tapi Rasulullah SAW menetapkan bahagiannya menjadi 1/6. Jadi hak warisan untuknya telah ditetapkan juga. Diriwayatkan secara sahih dari Rasulullah SAW, hadis riwayat Malik, At-Tirmizi, Ibn Majah, Ahmad dan selainnya. Para ulama telah sepakat nenek memperolehi warisan jika mayat tidak memiliki ibu sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya. Dia tak ada mak, dia bolehlah ke nenek ganti ibu lah. Kes yang ke-10, perempuan yang merdekakan mayat. Perempuan ini berwarisi dengan cara asabah. Ini asabah nasabiah kerana disebabkan oleh pemerdekaan budak. Jadi dia ni kalau dia tuai pada hamba, dia ada hamba lepas tu bebas hamba tu mati, dia boleh pergi dah. Tapi dengan syarat tidak terdapat ahli waris asabah kerana asabah nasabiah. Jadi hamba tu tak ada anak gapo. Kalau ada anak tak boleh ke dia lah. Kalau ada tak ada anak tak ada siapa-siapa pun dah. Jadi harta saka tu kembali kepada tuai asal dia, walaupun dia perempuan boleh juga. Ni contoh ngigo dia, banyak contoh ngigo dia. Bincang ke tak? Saya rasa sekat tu sajalah perbincangan kita ni. Pasal lepas ni lebih detail. Itu contoh-contoh. Contoh-contoh sederhana yang kata. Sederhana pun pening kata. Contoh sederhananya mana kita nak bagi harta zakat secara praktikal. Lepas ni lah yang akan beri. Siapa dia hidup, siapa yang mati. Hak ni je ada, hak ni tak ada. Yang akan bincang lepas tu kira berapa boleh kira dah. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa hamdika, subhanakallah wa hamdika, subhanakallah wa hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.